Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Ahad 8 hari bulan 8 2021 bersamaan dengan 29 hari bulan Zulhijjah 1442, kita masuk ke sesi tanya jawab ataupun soal jawab siri yang ke-23. Siri 23, insya-Allah ana akan cuba menjawab beberapa soalan yang berkait dengan ma'al hijrah, awal tahun hijrah, dan juga bulan Muharram, dan juga beberapa amalan yang berkait dengan Muharram ini. Ini sangat penting sebab masyarakat kita ni suka sangat bertanya dan suka tularkan perkara-perkara yang dia jumpa. Maka daripada dia tular benda yang tak sahih, baik saya bagi dulu pendapat-pendapat ataupun maklumat yang sahih. Semoga kita selamat di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, soalan yang pertama, bila mari ma'al hijrah, timbul soalan, apakah makna tahun hijri, tahun Masihi, apa beza? Kita kena ingat, dalam sejarah dunia ni, kan, sejarah dunia ni ada dua tahun yang diguna pakai. Satu dia panggil tahun miladi ataupun tahun Masihi. Tahun miladi, tahun Masihi ni dia guna perjalanan matahari, kan? Orang dia panggil takwim, bahasa Arab kata Gregorian, kan? Itu dia panggil tahun ni. Jadi tahun ni dia guna bila tarikh kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Berbeza dengan tahun hijri. Tahun hijri dia panggil bulan qamari. Kita ikut bulan. Ikut bulan, yang tu ikut matahari. Bila ke tahun hijri ini disusun, dimulai, maka kita kena kata perbezaan di antara kelahiran Nabi Isa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beza dia 570 tahun. Dan ulama-ulama sirah kata kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 20 April tahun 570 atau 71. Jadi itu perbezaan. Maka beza tua Nabi Isa tu 500 tahun lebih. Ada kata 600, maknanya ada dia pecah senang lah. Dekat 600 tahun. Cuma tahun hijri ni kita kena ingat, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak sebut tahun hijri, tahun sahabat-sahabat pun sebut tahun pertama hijrah, tahun dua hijrah gitu. Tahun hijrah, sebelum hijrah. Tetapi bila mari zaman pemerintahan Sayyidina Umar, iaitulah pada tahun yang ke-17 atau tahun 16 pemerintah Umar, seorang sahabat nama dia Abu Musa al-Ash'ari bagi tahu pada Sayyidina Umar, ya khalifah, kami terima surat arahan banyak daripada khalifah, suruh buat kerja tu pada bulan ni, bulan. Tapi tahu mana? Tahu mana? Bulan ni akan bertukar setiap tahun. Sekarang ni Muharram, lepas ni Safar. Tahun depan mari pula Muharram. Tapi tahu mana yang kita nak arahan, yang kita nak laksanakan sekarang ke untuk tahun depan ataupun cerita tahun lepas. Maka Sayyidina Umar bermesyuarat dengan para sahabat. Ada orang kata kita mula daripada tahun kelahiran Nabi. Nabi kita lahir tahun tu. Umar kata tak bolehlah main tahu-tahu hari lahir ni macam apa ni, orang-orang Kristian dengan tahun kelahiran Isa. Ada yang kata kita mula daripada kebangkitan Nabi. Nabi kita jadi Rasul. Ada yang mengatakan kita mula di sinilah Umar, kita mula daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka Sayyidina Umar setuju mengambil tahun Islam ini bermula daripada tahun hijrah. Tahun Nabi kita berhijrah. Jadi sekarang ini sudah 1443 lah
hijrahnya. Cuma Nabi kita hijrah tu bukannya bulan Muharram, kan? Dia bermula hijrah dia akhir Safar. Nabi sampai Madinah 12 Rabiul Awal, tahun pertama hijrah. Jadi kita kena ingatlah ma'al hijrah ni bukannya waktu hijrah Nabi akhir bulan Zulhijjah ini, awal Muharram, tidak. Tapi Nabi kita sallallahu berhijrah di akhir Safar sampai Madinah di awal Rabiul Awal. Habis kenapa pula takwim kita tukar sekarang ma'al hijrah? Kita kata pertukaran tahun. Sebab perkiraan takwim Islam ni dimula dengan mana? Dimula dengan bulan Muharram tu dikira bulan 1 dalam tarikh umat ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan boleh fahamlah tu. Kan? Tahun hijrah, kalender yang kedua tu dia panggil tahun Masihi, maknanya ikut kelahiran Nabi Isa ataupun miladi. Miladi itu mana lahir, Masihi itu Isa. Jangan bertukar. Lepas tu tulis M. Tahun hijrah ditulis H, kan? 1443 H. Kita boleh fahamlah. Supaya masyarakat kita ni timbul lagi soalan, adakah amalan-amalan sunnah dan fadilatnya pada bulan Muharram? Menarik tuan-tuan. Kita kena ingat bulan Muharram ini salah satu daripada bulan haram. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Allah Ta'ala jadikan 12 bulan setahun ini bila yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah ciptakan langit dengan bumi, bulan telah dijadikan 12 bulan. Tak boleh ubah dah sampai kiamat dah tak boleh ubah. Minha arba'atun hurum. Dalam 12 tu ada 4 bulan haram yang berturutan, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu lagi Rajab. Allah kata fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan zalim diri kamu dalam bulan-bulan haram ini. Bulan lain pun haram, tapi bulan haram ni lagi besar dosa dia. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk dalam bulan haram ni, maknanya kalau kita buat dosa bulan ni, dosa dia lagi besar daripada bulan lain. Besar tu maksud dia bukan bertambah. Maknanya kalau bulan lain satu dosa, bulan ni bulan haram 2 dosa, tak. Besar macam kita beli lembu, ada lembu kecil, lembu besar. Gitulah dia punya analogi mudahnya untuk tuan-tuan nak faham. Jadi dalam bulan haram ini, seelok-eloknya kita perbanyakkanlah ibadat, banyakkanlah amalan, jauhi maksiat. Fala tazlimu, jangan zalimi diri kamu, jangan kamu lakukan maksiat dalam bulan-bulan ini. Kita duduk tak kira bulan-bulan ni pun duduk terus macam. Maka bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita buat ibadat yang dianjurkan oleh Islam. Kita jaga solat, kita jaga solat fardu, solat sunat, kempen kita projek mega mampu milik, jangan lupa, kan? Zikir banyak, baca Quran banyak. Tapi di sana ada 2 kumpulan yang timbul. Dia panggil kumpulan Ahlul Bidah, kumpulan yang buat bid'ah dalam bulan Muharram ini. Yang pertama, puak-puak Rafidah, puak-puak Syiah, dia berduka cita pada 10 Muharram dengan kematian Sayyidina Husain. Dia pukul tubuh Husain, pelebong katak tu Husain, itu merangkak pergi kubur Husain. Ini satu bid'ah, golongan pelampau yang memuja Sayyidina Husain. Satu lagi kumpulan yang bergembira dengan kematian Husain, nama dia Nawasib. Nasibi ni hari 10 Muharram dia gembira sebab Husain mati. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Ashura, hari 10 Muharram bukan gembira, kita berpuasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi amalan apa yang kita nak buat yang ikut sunnah? Amalan yang biasa kita ada. Cuma kita tingkatkan lagi. Dengan puasa sunatnya, dengan baca Quran, dengan segala perkara yang kebajikan kita buat, tapi spesifik khusus tidak ada. Selain daripada puasa hari Ashura. Jangan jawab ringkas ni, kalau tuan-tuan nak tengok yang panjang-panjang, tengok dalam kuliah kita khas tentang Muharram. Ini nak tanya jawab soalan ni. Soalan yang ketiga, benarkah dakwaan yang mengatakan catatan amalan ditutup pada akhir Zulhijjah? Besok hari Zulhijjah akhir,
close kita punya account untuk masuk Muharram, account baru. Dia ingat ke bulan Muharram ni macam tutup kedai, kan? Tutup kedai, tutup buka account baru ni kedai. Jawabnya tidak. Tidak ada hadis yang sabit yang menunjukkan akhir Zulhijjah itu tutup account. Yang adanya laporan ibadat kita ni dilapor setiap hari, pagi sekali, petang sekali, 2 kali seminggu, Isnin dengan Khamis, pada bulan Syaban, itu untuk tahunannya, kan. Kemudian itu adalah hadis-hadis yang sahih yang disebut. Tapi kalau kata bulan Zulhijjah ini tidak ada. Kalau ada orang sebar-sebarkan, maaf lah kita hari ni sebab hari ni penutup amalan, kita kata tidak. Penutup tahun betul. Sebab tahun kita ni kita mula dengan awal Muharram. Nah. Baik, yang keempat, soalan yang keempat, minta penjelasan tentang doa berangkai. Apa doa berangkai ni? Ujung tahun dengan awal tahun. Biasanya kita bila maghrib, dekat nak maghrib, hari akhir Zulhijjah, kita berkumpul ramai-ramai baca doa. Masuk waktu maghrib, baca doa awal tahun pula. Adakah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan ini? Jawab dianya, tuan-tuan kena ingat, setelah kita kaji tengok, kan, yang ada dalam sunnah Nabinya, Nabi kita bila tengok anak bulan masuk, tak kira lah bulan Muharram ke bulan apa saja, bila keluar anak bulan baru, maknanya masuk bulan baru, Nabi baca doa, Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman, ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam, rabbi wa rabbukallah. Ada dalam Tirmizi. Ada juga dalam Darimi, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda, rabbuna wa rabbukallah. Ini menarik doa ni. Ya Allah, terbitnya hilal bulan yang baru ini, dan berikanlah kepada kami keamanan, keimanan, keselamatan, kesejahteraan. Menarik. Ini doa yang kita aja. Kita tak baca doa ni. Kita duduk tunggu akhir tahun, duduk tunggu belum maghrib, masuk maghrib, tukar doa awal tahun. Doa format yang ada itu tidak terdapat dalam sunnah Nabi. Bahkan ada lagi benda pelik. Dia kata apa? Siapa dia baca doa akhir tahun ni dan doa awal tahun ini 3 kali, syaitan pun dikatakan kecewa tidak dapat menggodanya pada tahun itu. Masya Allah. Bila kita baca doa Allahumma ya Allahumma antal abadiyul qadim wa anta Allahumma baca doa akhir tahun pula, fa inna syaitan yaqul ta'ibna, penat dah kita setahun duduk goda dia, sekali dia baca doa ni kecewa kita. Allah. Jadi kita kata tuan-tuan dan puan-puan, seorang ulama nama dia Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Islahul Masajid, dia kata hazad doa lam yu'thar anin Nabi. Doa akhir tahun awal tahun format itu tidak dinukil daripada Nabi, daripada sahabat, daripada tabi'in, tak ada dalam kitab-kitab hadis. Cuma kita kenal format tu tidak ada. Yang kata syaitan kecewa dia pun kita tak boleh nak pandai-pandai. Itu dia punya Nabi je boleh bagi tahu, kita tak boleh bagi tahu. Sebab benda gaib tak boleh ke berdoa. Saya kata berdoa silakan tuan-tuan dan puan-puan. Silakan kita berdoa. Tapi nak sandarkan kepada sunnah Nabi, nak sandarkan kepada tadi syaitan kecewa, siapa yang boleh bagi tahu selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada sunnah, bagaimana kita nak tahu? Wallahu alam. Baik. Soalan yang kelima, ada ni tersebar dalam WhatsApp ni, siapa yang memperingatkan masuk bulan Muharram, maka bagi dia pahala sekian-sekian, berapa tahun dia tidak disentuh oleh api neraka pada tahun tu. Masya Allah. Mari bulan depan, siapa ingat bulan Safar, siapa ingat bulan Ramadan, bulan Rajab, macam-macam bertukar. Dia punya admin dia pun rajin, setiap bulan dia tukar nama bulan, kan? Kita kata itu tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia tulis hadis riwayat Bukhari, rupanya bukan Bukhari Imam Bukhari hadis, tapi Bukhari mungkin dijumpa kat kampung dia ke, Bukhari mana admin siapa-siapa. Ini tidak ada. Jawabnya, kalau ada orang forward kepada kita,
kelebihan memperingatkan kedatangan bulan sekian-sekian, kita kata delete terus, jangan disebar-sebarkan, itu cerita palsu itu. Nabi kita lebih-lebih lagi yang kata-kata ini disandar kepada Nabi. Jangan sandar kepada Nabi SAW, kerana itu hadis palsu, hadis WhatsAppi nama dia, hadis rekaan WhatsApp, ahli-ahli grup WhatsApp je tu. Baik, soalan yang keenam, banyak disebut tentang hari Ashura. Apa dia hari Ashura? Hari Ashura ni, kita orang Melayu ni bila sebut hari Ashura, duk ingat nak makan bubur surah kan. Ashura nama dia hari ke-10. Hari ke berapa? Ke-10. Ataupun Tasu'a, hari ke-9. Jadi sudah menjadi istilah bila kata Ashura, maknanya hari 10 Muharram. Hari 10 Muharram, kelebihan dia untuk berpuasa. Kata Nabi SAW, Saumi Ashura yukaffiru sanatal madiyah. Puasa pada hari Ashura, Allah Ta'ala bagi kafarah, menghapuskan dosa-dosa kita. Nawawi kata, yukaffiru zunub as-sighar, dosa-dosa kecil kita selama setahun. Berbeza dengan puasa hari Arafah. Baru ni puasa kita hari Arafah berapa tahun? 2 tahun. Hari Ashura setahun. Kan? Dalam hadis Muslim, mana hadis sahih, Nabi kata yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan, mengkafarahkan dosa-dosa kita setahun yang lepas. Besarlah pahala tu. Kita puasa 14 jam, penghapusan kafarah dosa kita setahun. Hari Arafah baru ni kita puasa 14 jam juga kan, 13 jam lebih juga, tapi dia punya 2 tahun. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Jadi hari Ashura ni jangan lupa kita puasa. Bila hari Ashura? 10 Muharram. Tengok kalender kita lah, tahun ni berapa hari bulan. 10 Muharram, itu dia panggil hari Ashura. Bila dekat dengan Nabi nak wafat sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba orang bagi tahu, ya Rasulullah, orang Yahudi ni sangat menghormati hari Ashura. Besar sangat dia, berhiaslah macam-macam dia punya ni. Maka Nabi kata, kalau aku hidup lagi tahun depan, la asuman natas, aku akan puasa sehari 9 dengan hari 10. Li mukhalafatil yahud. Jadi seeloknya para jemaah sekalian, kita puasa 2 hari. Kita puasa hari 9, kita puasa hari 10. Itu yang terbaik. Tak mampu juga, baik, puasa hari 10 saja. Ada setengah ulama ni dia tambah lagi 3 hari, dia kata lagi baik kita buat 9, 10, 11. Wallahu a'lam. Yang pentingnya hari Ashura hari 10. Dan hari 9 untuk kembar dengan 10 supaya mukhalafatul yahud. Tak sempat hari 9, kita puasa 10, 11. Boleh juga. Biar ada kembar. Baik, kempen ni kita teruskan sampai ke hari Ashura, insya-Allah. Tuan-tuan kempen. Kita buat poster. Kita buat apa sajalah yang boleh kita kempen, memperingatkan masyarakat supaya masyarakat tidak kacau kita. Dia kacau macam mana? Dia buat kenduri hari Ashura, pendak lah. Letih kita. Nak puasa ke? Nak makan. Bagi hari Arafah pun ni dah kacau dah sekali. Ni kacau pula. Jangan. Soalan yang ketujuh, amalan budaya masyarakat Melayu di Malaysia, Nusantara, kacau bubur Ashura. Adakah dia ni termasuk dalam sunnah? Jawab dianya, kacau bubur Ashura termasuk dalam isu makan-makan. Boleh je. Saya makan bubur Ashura. Sedap. Tak salah kita makan bubur Ashura. Cuma kalau kita nak sandarkan kepada sunnah Nabi, jawabnya tak ada. Ada ni. Orang kata cerita Nabi Nuh dulu. Bila Nabi Nuh turun daripada bahtera dia pun kacau bubur Ashura. Kita kata tak ada riwayat yang sahih, tak sedut cerita lah. Kalau tuan-tuan nak makan bubur Ashura, dipersilakan makan. Ada setengah ustaz dia marah makan bubur Ashura, kita kata makanlah. Moga satu budaya kita, masyarakat kita kan. Setengah orang ni dia kata, tujuan kita kacau bubur Ashura ni ustaz, sebab pagi sampai gelap. Nak merapatkan ukhuwah. Ada setengah pendakwah dia kata, merapatkan silaturahim sekampung. La, ustaz, pendakwah kita kena betulkan maklumat.
Silaturahim, hubungan di antara kita dengan keluarga, itu silaturahim. Tapi kalau kita nak buat sekampung, masyarakat, komuniti masyarakat, itu dia panggil ukhuwah. Tujuan kita mengacau bubuh syura ni untuk merapatkan ukhuwah, itu betul. Merapat silaturahim kalau kita buat family kita. Kita kata rapatkan silaturahim. Istilah biar betul. Kata orang perbetulkan yang tak betul, biasakan yang betul. Itu istilah orang muda-muda menarik ni. Kita betulkan. Maknanya kalau kita nak, cuma saya ingat kepada penganjur, jangan apa? Jangan kacau bubuh syura pada hari puasa. Hari 9, hari 10 jangan buat. Bubuh syura ni bukan sebarangan. Kita kacau daripada pagi sampai petang. Jadi kalau kita ramai yang tak puasa hari tu. Hari tu kita puasa. Habis nama dia Asyura, nama je, tak semestinya hari tu. Jangan, kalau kita rasa menimbulkan kekeliruan, tak usah kata bubuh Asyura. Kita kata bubuh syura, habis cerita. Sebab bila kata Asyura, dia berkait dengan ni. Berkait rapat dengan hari 10. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia sampai di Madinah, dia tengok orang Yahudi puasa. Nabi tanya kenapa? Dia kata hari ini hari Allah selamatkan Musa daripada Firaun, tenggelam Firaun. Hari itu Nabi kita berpuasa syukur kepada Allah Taala, maka Nabi kata kita berhak untuk syukur kepada Allah daripada puak-puak Yahudi. Jadi kita syukur kacau surah pula tak puasa, jangan. Kita kacau hari lain, kan? Mengacau hari lain, jangan kacau orang nak puasa. Itu istilah dia. Ada juga orang tanya hadis, kan Nabi kata beri galakkan supaya kita buat perluaskan siapa memberi keluasan kepada keluarganya pada hari Asyura, Allah beri kuasanya sepanjang tahun itu. Jadi hadis ini juga tidak sahih sebagaimana kata di para ulama. Jadi nak kacau bubuh syura, kacau, tapi jangan mengacau orang nak puasa pada hari Asyura. Sila kacau bubuh Asyura, ini kata-kata Abu Ana ni. Tapi jangan mengacau orang nak puasa pada hari Asyura. Ada faham? InsyaAllah boleh faham. Soalan yang ke-8, ni orang duk tular, duk sebar, ada video, ada poster, kempen puasa akhir dan awal tahun. Dia kata apa? Man sama, siapa dia berpuasa pada hari terakhir Zulhijjah. Hari 30 Zulhijjah kita puasa, dan kita puasa pada awal Muharram. 1 Muharram kita puasa, faqad khatamas sanatal madiyah, dia telah menutup tahun lepas dan buka tahun baru dengan puasa. Apa dia pahala dia dapat? Ja'alallahu lahu kafarata khamsina sanah, dia boleh pahala penghapusan dosa kafara 50 tahun. Mana tuan-tuan? Puasa kita hari ni, kan? Kata Ibnul Jauzi dan juga As-Suyuti, Ibnul Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at. Seorang tak gagah. Kita ambil yang kedua. Imam As-Suyuti dalam kitab dia Al-La'ali Al-Masnu'ah. Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah mengatakan hadis ini maudhu', hadis palsu ini. Lais palsu, wa fihi kazzaban, 2 rawi dia pendusta. Bukan sakat seorang pembohong, 2 pendusta. Hadis palsu jangan disebarkan. Kalau ada ustaz tu sebar hadis ini, kita kata ustaz, semak dulu hadis. Ulama hadis kata apa? 3 ulama hadis yang saya jumpa lah, yang banyak lagi yang lain. Ibnul Jauzi, Suyuti, Syaukani, semuanya kata hakama alihi bil wad'i, dia kata hadis ini maudhu'. Jadi tak usah disebarkan. Kalau ada dah jumpa dia punya poster, hapuskan. Jangan disimpan-simpan lagi. Kita ni suka sebar benda pelik. Tunggu, kita akan keluar poster insya-Allah hari puasa hari Asyura. Itu sebar. Soalan yang ke-9, sudah ada majlis baca Yasin, tahlil, doa akhir tahun dan awal tahun. Adakah menepati sunnah? Dia tanya soalan susah saya nak jawab ni. Sebab orang duk anjur ni. Iklan sudah naik. Jadi kalau saya kata tak ikut sunnah kan, orang marah pula. Saya kata sepanjang kita baca hadis tadi, ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, maknanya amalan itu tidak dianjurkan oleh syariat, tapi dianjurkan oleh pihak penganjur. Tak boleh ke baca? Siapa kata tak boleh baca Quran? Siapa kata tak boleh berdoa? Tapi nak letak spesifik, ini kelebihan-kelebihan, kita kata jangan tuan-tuan. Anjurlah
amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut sunnah, itu yang terbaik. Kalau tidak kita jadi banyak masalah sangat. Ni dia. Ustaz, kita sudah ada grup Zoom. Nak baca khusus untuk kita nak buat amalan menyambut tahun baru. Kita kata tak usah Zoom lah. Bangun tahajud je malam tu, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wala tukhzini yauma yub'atsun. Doa yang kita belajar tadi, kita amalkan. Soalan yang ke-10, kalau nak puasa sunat bulan Muharram tapi puasa ganti, puasa qada masih banyak, macam mana nak buat? Jawabnya, puan, biasanya puan ni, sebab dia banyak qada puasa, tertinggal waktu melahirkan anak dulu lah, macam-macam dia punya semalam seorang pakcik mari, dia kata, Ustaz, saya dulu nak bayar fidyah puasa untuk zaman jahiliah. Saya kata, makcik, dah jumpa Abu Jahal ke? Dia kata, dah, ada, apa panggil jahiliah? Zaman kita tak puasa dulu, kerana bersalin, kerana macam-macam dia punya apa ni, unzuran dulu. Maka kita mengatakan, puan, tuan, kita jamak di antara dua. Kita qada puasa banyak-banyak, kan? Dalam hadis tadi saya sebut, Nabi kita kata apa? Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Tapi oleh kerana kita ada qada, kita qada. Bila kita qada, yang sunat itu masuk bawah tu. Jadi jangan kembar niat, jangan kata saja aku qada puasa dengan sunat Muharram lah. Kita jadikan puasa kita tu pada bulan Muharram. Banyakkan qada. Cuma kecuali pada hari Ashura, untuk nak ihya sunnah Nabi, kita berhenti qada gitu, kita niat sunat Muharram. Yang lain kita qada. Jamak di antara dua. Saya ambil mazhab jamak sebab kesian kepada jemaah. Ada ustaz dia tak mau jamak. Siapa dia ada qada tak boleh sunat. Habis bila nak habis? Jawabnya tak puasa sunat seumur hidup lah kawan ni. Nyaya ustaz, jangan buat nanya ke kawan-kawan kita yang sudah lemah ini. Kan? Kita ni taraf OKU dalam bab ibadat, dalam bab makan tak mengaku OKU. Kan? Baik. Soalan yang ke-11, apakah amalan sunat sepanjang awal 10 Muharram? Saya kata soalan ni dia keliru dengan awal Zulhijjah. Awal Zulhijjah memang ada hadis, kan? Nabi sebut sebaik-baik hari yang kita beribadat padanya iaitulah daripada awal Zulhijjah sampai 10. Tapi untuk Muharram tidak ada seperti itu. Yang adanya hadis tadi apa ni, bulan haram kita beribadat, tingkatkan ibadat, itu ada. Dan insya-Allah pahala dia berganda, pahala dia besar. Jangan lupa dosa dia pun besar. Maka Nabi kita, di antara yang Nabi kita anjurnya iaitulah puasa pada hari puasa secara umumnya, sebaik-baik puasa selepas Ramadan, puasa pada bulan Muharram. Jadi kita puasa banyak. Kalau ada qada, qadalah banyak qada. Oh, dia kata saya nak sunat ustaz. Bila kita buat yang qada, sunat tu masuklah, insya-Allah. Tapi kalau kita buat sunat, qada tak masuk. Kecuali spesifik khas untuk hari Ashura, sebab ada hadis khas. Dan juga hari 9. Nabi kata, kalau aku hidup, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tas. Jadi 9 10 kita sunat, yang lain tu semua kita qada. Tuan-tuan jangan bertukar. Yang 1 hingga 10 itu untuk bulan Zulhijjah, untuk bulan Muharram. Bukan 1 hingga 10, 1 hingga 30 semua sekali. Tapi tidak adalah kelebihan seperti yang kita dah baca kelebihan Zulhijjah baru ni. Soalan yang ke-12, dianjurkan minum susu putih di awal 1 Muharram. 1 Muharram esok kita kena minum susu putih. Tadi suruh puasa. Tengok dia panggil kontra ni. Kontra dia. Bila hadis tak sahih itu macam-macam lah cerita berlaku. Untuk apa minum susu ni? Tafaulan. Minta agar 1 tahun menjadi tahun putih belaka. Tahun yang bersih. Boleh mengerjakan kebajikan. Kita kata ini tidak adalah sunnah Nabi SAW. Kalau kebetulan hari itu, hari kita nak puasa, puasa je lah. Kalau kebetulan hari putih, tak berlaku hari putih. Hari putih ni 13, 14, 15 kan. Jadi kita kata ini amalan-amalan seperti ini tidak adalah sunnah Nabi, dan harap tidak disebar kepada masyarakat. Nanti dia menjadi sunnah. Akhirnya masyarakat mensunnahkan perkara yang tidak sunnah. Nabi tak suruh benda ni. Tafaulan tu tak bolehlah kita jadi macam tu. Kita nak minum je lah. Jadi tak payahlah sampai mereka gempur.
buat poster, buat WhatsApp berantai minum susu. Jadi kalau kebetulan pula yang duduk galakkan benda ni, dia pula toke pengeluar susu ni, kopi-kopi, boleh je buat tak? Susu awal Muharram tafaulan. Jadi jangan, saya kata masyarakat ni bila kita mula satu benda, dia tak akan mati dah. Dia akan terbawa-bawa, akhir sekali jadi sunnah. Mensunahkan perkara yang tak sunnah itu bahaya. Baiklah, soalan yang seterusnya, amalan mandi hari Ashura ataupun mandi tahun baru, adakah afdal? Jawab dianya, ada hadis ni, hadis panjang sekali. Dengar tuan-tuan, jangan tulis, dengar aja. Man yaghtasala yaum Ashura, siapa dia mandi pada hari Ashura, dia tak akan sakit setahun tu. Kalau kita mandi hari Ashura ni lepas Covid, tak payah ambil dos, kita angkat kepada MKN, cakap saya dah mandi hari Ashura, kita boleh bebas berjalan sana sini. Siapa dia bercelak mata pada hari Ashura, tak akan sakit mata pada tahun tu. Banyak lagi lah, hadis ni panjang. Tapi kata di para ulama, semua hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan mandi ke, bercelak mata ke, apa-apa saja, sebenarnya mereka hadis-hadis tidak sahih. Tidak mari daripada hadis-hadis rekaan belaka, sebab ada setengah ulama Ahlussunnah dia nak lawan Syiah. Syiah pada hari Ashura berduka cita, pukul tubuh, pelepain. Ni ada yang bukan cakap ini yang pondan ni, dia main Hussein lah. Yang jantan dia akan pukul dengan pisau, bom katok atas belakang, berdarah. Itu yang kuat. Ada main pukul ni kita panggil hak tarah maknya ini. Hussein tak. Ni pukul dengan. Jadi ada sebagai Ahlussunnah ni nak lawan puak-puak ni, dia duka cita, kita buat happy sikit. Jadi memang happy tu akan jadi kepada nawasib, kepada gerakan nawasib yang gembira dengan kematian Sayyidina Husain. Jadi kita kata, jadi ulama hadis kata tidak ada hadis yang sahih. Jadi kalau kita nak mandi je lah kan. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab dia Lataitul Al-Ma'arif, saya tak berani, saya bukan ulama hadis, saya baca je kata-kata ulama. Kalau salah dia, tuan kritik dia, jangan kritik Abu Anas. Qala Al-Hafiz Ibn Rajab ketika berbincang tentang puasa hari Ashura, wa kullu ma ruwiya, semua riwayat yang menyebut tentang kelebihan bercelak mata hari Ashura, mandi, berinai, maudhu la yasih, maudhu. Ada pesedekah kata sedekah pun sama jugalah. Siapa dia puasa hari Ashura, dia boleh kafarah setahun. Siapa dia sedekah macam setahun juga. Ibn Rajab kata tak ada riwayat yang sahih lah pada macam tu. Bila hak Nabi sebut satu-satu lah, jangan kita pergi tambah banyak-banyak. Jadi para jemaah sekalian, itu yang ditanya tentang hari Ashura. Baiklah, apa lagi soal hari Ashura ni? Kita pergi pada habislah hari Ashura, ada 13 soalan.